preview pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dari sudut perkataan tadabbur, ya, Al-Quran ini suatu yang tidak akan pernah habis untuk kita kaji. Subhanallah, kalam Allah. Lagi kita cari, lagi kita kaji, lagi banyak yang kita temui. Sebab itu ulama yang meletakkan dahulunya tidak ada nama-namanya, tetapi selepas pada itu umat pun makin ramai, umat Islam ada yang datang daripada yang bukan Arab, kan? Nak kata bahasa pun tak berapa nak faham sangat. Bahasa Arab itu, Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab pun tak berapa nak faham. Akhirnya datanglah di sana, macam Ustaz sebut tadi, ada terjemah. Bukan sahaja ada terjemahan, ada tafsiran. Dan bukan sahaja ada tafsiran, macam-macam T ada lah. Kalau boleh dikumpulkan, ada 20 T. Ada 20 T. Masya Allah, sangat banyak. Ada 20 ta'at fil Quran yang berkaitan dengan Quran ni. Tapi tak apalah, kita ambil hari ni yang biasa yang kita dengar, ya, tadabbur, tilawah, tadarus. Apa lagi? Tafsir. Masya Allah, terjemah. 5T, insyaAllah kita nak tengok tadabbur yang kita nak sama-sama tengok. Tadabbur ni kena buat ke Ustaz? Bukan ada orang kata tadabbur ni saya dah baca dah tilawah Quran. Ataupun bila bulan Ramadan saya dah tadarus. Saya dah baca dengan kawan-kawan dalam grup-grup tadarus ni. Nak kena tadabbur juga ke? Baik, mari kita tengok dalam surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Iaitu kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berkat, subhanallah. Bila kita kata berkat, kitab tu dia baik dan bertambah baik. Ziyadatul khair. Takkan pernah, ya, berkurang kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Keberkatan ini terus mengalir. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Tujuannya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, iaitu untuk kita menghayati, mencari pengajaran, mencari pedoman, mencari hidayah daripada ayat yang kita baca, ayat yang diturunkan kepada kita. Waliyatadhakkara, dan mudah-mudahan boleh menjadi peringatan. Tapi bukan semua orang boleh ambil peringatan Quran, kecuali orang tu dia punya akal. Sebab tu orang yang nak tadabbur, bila terbuka hatinya dan terbuka mindanya, dia akan rasa, aku nak cuba faham lah apa surah Yasin yang aku baca ni. Apa yang kita baca setiap minggu, surah Al-Kahfi ni, apa pengajarannya? Bagi ulul albab, orang yang ada akal, yang baik, ada jiwa yang bersih, dia rasa nak tahu, dia rasa nak ambil pengajaran. Dan di sinilah saya rasa suatu langkah pertama. Kalau sebelum ni kita rasa macam cukup dah tilawah, jom kita pergi langkah lagi di dalam kita kata lautan. Kita bukan sahaja nak swimming. Kalau dalam lagi Ustaz, diving kot Ustaz, betul kita nak diving ni. Cuma tak payah pakai kot semula. Tapi kalau kita tak ada dia punya alatan tu, mungkin kita akan lemas. Lemah terkapai-kapai, habis tak timbul dah. Jadi kita nak bagi dalam sijil asas guru tadabbur ialah alatan-alatan yang boleh kita guna untuk faham ataupun memahami apa itu pengajaran daripada ayat Quran. Ini sebagai awalnya Ustaz. Masya Allah. Bila kita sebut, bila Ustaz tanya tentang kepentingan tadabbur ni, satu yang saya boleh letakkan dia sebagai matlamat di dalam tadabbur ini, bagaimana kita nak hidup bersama dengan Al-Quran. Subhanallah, hidup bersama dengan Al-Quran bukan maksud kita beli mushaf banyak-banyak, letak dekat bilik, letak dekat dapur, letak dekat bilik tidur, letak dekat ruang tamu. Maksudnya, okey Ustazah, settle Ustazah, saya dah hidup bersama dengan Al-Quran. Sebab apa? Semua tempat ada Quran.
Tapi maksudnya lebih dalam lagi. Bila maksud hidup dengan Al-Quran, seolah-olah sudah mendarah daging apa isi Quran tu dalam kehidupan kita. Bangun tidur Quran. Kita tidur semula Quran. Kita berjalan Al-Quran. Al-Quran itu diterjemahkan di dalam setiap hela nafas kita, setiap gerak-geri kita. Itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh tengok, kita nak dapat matlamat tadi ataupun kenapa kita kena buat perkara tadi, Ustaz boleh ke kalau saya sharekan sedikit dalam slide? Boleh ya? Silakan. Jom kita tengok sedikit. Ada beberapa perkara yang saya rasa boleh kita letakkan sebagai matlamat kita untuk asasnya lah Ustaz ya. Sebab kalau kita nak pergi lebih jauh, mungkin kita pun satu asas bahasa Arab pun kita tak ada kan. Jadi mungkin ada orang tak pernah dengar pun, ulum Quran pun tak pernah dengar. Jadi macam mana nak tadabbur Quran? Tak apa. Kita menyediakan perkara-perkara yang basic, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita dapat mulakan langkah ini, nanti di hujung kita punya kursus, sahabat-sahabat peserta boleh menyebut kaedah-kaedah asas untuk memulakan langkah tadabbur Quran. Boleh sebut 1, 2, 3, 4. Macam tu. Macam baca sifir pula kan. Nak kata sifir juga ke? Ada. Tadabbur Quran pun ada sifir juga. So kita boleh tengoklah nanti bagaimana kaedah-kaedah tersebut. Yang kedua, apabila kita baca Quran, antara cara mudahnya ialah untuk kita mengenal ayat tu ayat apa. Kita kenal jenis ayat. Ini pun membantu kita untuk memahami tadabbur Al-Quran. Adalah guru kepada anak-anak. Dah baca Quran, kan? Anak dah baca, boleh tegang kat anak. Tahu tak ayat ni pasal apa? Subhanallah. Anak betul cengang pun dengar mak cerita kan. Tadi baca pandai pula mak cerita kan. Subhanallah, ini ialah antara yang matlamat untuk kita dapatkan. Dan insya-Allah apabila sahabat-sahabat bersama dengan Sijil Asas Guru Tadabbur, kita akan dapat untuk menyebut cara-cara yang mudah untuk mentadabbur Al-Quran. Macam kita sebut kaedah tadilah, ya. Boleh bezakan di antara kaedah asas tadabbur Al-Quran, boleh mengeluarkan pengajaran dan boleh mengaitkan sedikit sebanyak isu semasa. Contoh kalau kita kata pada hari ini, kenapa kita kena pakai mask? Kenapa kita kena jaga jarak? Kenapa kita kena hari itu kita kena PKP, total lockdown? Kenapa? Ada tak dalam Quran? Maksudnya kita boleh sebut dua ayat yang berkaitan dengan apa yang kita kena lakukan. Dan saya rasa inilah di antara kecantikan apabila seseorang itu melangkah untuk memahami tadabbur, asas tadabbur Al-Quran, Ustaz. Alhamdulillah. Kalian sedang menonton di FB Live. Maafkan saya tak sempat memperkenalkan ustazah kita hari ini. Ustazah kita, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, merupakan seorang pendakwa dan penceramah bebas, juga seorang motivator, seorang penulis dan berkhidmat sebagai eksekutif kanan zakat di PZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan berpengalaman luas sebagai eksekutif kanan zakat. Dan ustazah juga merupakan panel jemputan di TV Al-Hijrah, Astro, TV3 dan RTM, dan merupakan pengisi slot Radio Salam FM, National FM, KL FM dan juga jemput Radio IKIM FM. Ustazah juga bertindak sebagai pengarah urusan DRL Consultation, Ustazah. Dan Ustazah mendapat pendidikan dalam ijazah sarjana muda syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah. Tadabbur ni sendiri Ustazah, silakan. Masya Allah. Baik, kalau kita tengok nanti apa yang kita akan dapat selama 3 bulan, Ustaz ya. Tak lama lah kita kursus ni. Kita 3 bulan sahaja. Modul ini ringkas kerana dia ada fokus kepada tadabbur, dan apa yang kita berikan di dalam sijil asas Guru Tadabbur, kita ada 6 topik. InsyaAllah 6 topik ini kita akan pergi pada setiap kelas yang mana akan membincangkan pada topik yang pertama 10 kunci tadabbur Al-Quran. Ini topik ini kalau orang tak ada kunci, Ustaz, kan, kereta cantik, kereta bukan main, canggih kan, tapi kunci tertinggal. InsyaAllah.
Tak boleh lagi mana-mana lah. Duduk je lah kat sebelah kereta tu, tak masuk tak boleh. Jadi kita akan cari dahulu apakah kunci dia. So di dalam 10 kunci tadabbur kita akan kenal apa dia perbezaan yang kita sebut tadi tadi tu ada 5 T. 5 T yang kita akan tengok satu persatu, dan kemudian kita akan tengok juga 10 kaedah dalam memahami ilmu tadabbur. Kalau dalam kitab-kitab turas, bila suatu ilmu tu nak mula diperkenalkan, 10 perkara ini dia kena faham dahulu. Contoh kalau orang tu dia nak faham ilmu pusaka. Ilmu orang Melayu, bukan puaka. Puaka tu lain. Pusaka. Tapi biasa pusaka selalu jadi puaka lah. Betul. Masya-Allah. Masya-Allah. Bila nak tengok ilmu miras, kita kena nak tahu dahulu. Ilmu miras ni cerita pasal apa? Ilmu faraid ni apa dia punya asas dia? So kita nak tengok sandarannya, pengertian, apa kelebihan belajar ilmu tadabbur ni, apa, siapa yang menyusun yang pertama kali dari sudut akademik, siapa yang menyusun ilmu tadabbur, apakah nama yang digunakan untuk ilmu ini. Yang ni kita akan tengok 10 konsep utama untuk faham dahulu sebelum masuk ke gerbang, kita faham. Dan kemudian kita akan tengok juga tujuan. Kadang-kadang tujuan ini walaupun kita nampak dia adalah tujuan ni dia simple, tapi ingatlah sahabat-sahabat, tujuan ni adalah niat kita. Kalau niat pertama salah, dah salah destinasi lah. So kita tak sampai. So kita kena belajar tujuan. Kita kena belajar apa matlamat kita, destinasi kita tu, kita nak tekan dah pin dekat kita punya maps tu ataupun dekat kita punya Google Maps tu. Apa tujuan dia? Adalah untuk kita dapat ilmu, untuk beramal, untuk kita munajat kepada Allah, untuk kita mencari ganjaran daripada amalan ini. Kalau kita baca Quran, dia adalah satu ganjaran. Allah bagi satu huruf 10 kali ganda ganjarannya. Dan kalau orang tu tadabbur, subhanallah, dia bukan dalam 10 tadi, Allah tambah lagi bonus. Masya-Allah. Bayangkan kalau kita boleh mentadabbur walaupun lambat sedikit tapi pahalanya banyak. Dan yang kelima iaitu untuk perubatan. Okey, jadi sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan tengok yang ini. Dan yang kedua, topik yang kedua ialah pembahagian jenis-jenis ayat. Pembahagian jenis ayat akan membantu kita untuk secara asas, kerana dalam pembahagian ayat ini sebenarnya ada di dalam ilmu ulumul Quran. Okay? Siapa yang belajar pendidikan Islam ataupun pendidikan syariah, dia akan belajarlah tentang hukum ni ataupun tentang pembahagian ayat ni. Kita ambil 5 yang akan pembahagian ini membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jangan tersalah pula. Bila silap pin dekat ayat tu, contohlah ayat tu ayat hukum, kita pergi pin dia dekat ayat misal pula, contoh ataupun analogi. Nanti dia jadi tersilap. Sebab ayat ahkam dia ada dia punya peraturan dia. Maka sebelum kita nak pergi lebih dalam lagi, kena kenal dahulu. Nanti kita akan belajar pembahagian asas-asas ataupun jenis-jenis ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita ada 6 topik. Yang ketiga, cara tadabbur kisah Al-Quran. Orang kan suka dengar cerita. Kalau cerita ni Ustaz, sampai drama, memang rating paling tinggi lah kalau dalam TV3 tu Ustaz. Subhanallah, dekatnya manusia ni dengan cerita, dengan kisah. Al-Quran, Allah bagi lebih kurang 1/4 daripada Al-Quran adalah kisah. Jadi kisah kita bahagikan nanti, ada kisah Nabi, ada kisah salihin, ada kisah talihin dan kisah haiwan. Boleh kita belajar haiwan teladan lah kot dekat dalam insya-Allah. Kita akan tengok mana haiwan-haiwan yang Allah sebut dalam Quran. Allah dia punya tadabbur dia, saya rasa buat kita tersandar lah. Masya-Allah. Kita belajar tentang semut kan. Kalau kita cerita tentang semut, kita baru cerita tentang kerajinan semut. Kita tak tadabbur lagi tentang bagaimana sifat semut itu yang bersedia untuk waktu yang mana dia dah tak boleh keluar dah cari makanan. Ini suatu yang kita rasa, oh ya Allah, nanti kita dekat akhirat, kita dekat alam barzakh, kita dah tak boleh nak menuai.
Jadi waktu bila kita boleh menuai? Inilah kat dunia ni lah. Carilah banyak-banyak bekalan. Itulah sifat semut yang sebenarnya kita boleh ambil tadabbur. Nanti kita akan tengok lagi cara tadabbur kisah Al-Quran. Dia ada 5 cara dia, baca bersama guru, meneliti, faham dengan betul, mengeluarkan masa, tempat, peristiwa dan karakter, dan kemudian kita akan bina hubungan dengan relatif masa. Seterusnya, yang keempat, sunan ilahi. Kita akan belajar tentang tadabbur sunan ilahi. Yang kelima, cara tadabbur hakikat ketuhanan dan kaedah umum. Dan yang keenam, kadang-kadang ustaz kat rumah kita ada pipe tu blocking. Jadi tak boleh nak jalan air. Bukan masalah tak ada pipe tu, tapi blocking tu. Blocking tu lah yang kita nak bersihkan. Apakah yang memblokkan kita untuk memahami tadabbur, itu kita akan bincang dalam topik yang ke-6 lah. Topik yang keempat tentang sunan ilahiyah. Kita akan bincang tentang penciptaan alam, penciptaan sunan ilahi lah, ataupun orang Melayu lebih biasa dengan disebut hukum alam. Ni dalam topik yang keempat. Topik kelima iaitu hakikat ketuhanan. Senang sahaja nak tahu hakikat ketuhanan tu apa. Hakikat ketuhanan apa yang berkait dengan sifat Allah, apa yang berkait dengan asma Allah. Okey, 2 tu. Dan kaedah umum ialah suatu kaedah yang disusun oleh para ulama, subhanallah, semenjak berapa tahun lagi Ustaz? Semenjak tahun dah 20 tahun mereka menyusun, namanya Mabadi'ul Ammah. Yang mula-mula start daripada 2 sahaja, Mabadi'ul Ammah, tapi akhirnya dah ada kaedah umum ni sehingga 30 kaedah umum, yang mana dalam kaedah umum kalau kita faham, insya-Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Begitu. Kalau kita boleh faham kaedah umum ini, iaitu apa yang Quran dah bagi yang sesuai untuk kita gunakan dalam pelbagai bidang kehidupan. Dalam pendidikan boleh guna, dalam perubatan boleh guna, semua boleh guna. Sebab apa? Dia umum, dia tidak khas pada setiap keadaan ataupun pada suatu tempat. Ataupun masalah. Jadi Ustaz, saya rasa sekadar itu yang saya boleh kongsikan untuk dia punya topik. Dia ada 6 topik untuk 3 bulan Ustaz. Jadi Ustazah sebenarnya apa yang Ustazah menghuraikan tadi dah pun disokong oleh sahabat-sahabat kita ni. Cikgu Katie Ali menyebutkan dalam komen, cikgu, pemahaman dan kepuasan ketika membaca Al-Quran berbeza setelah bertadabbur. Ini saya rasa kita semua amat bersetujulah Ustazah ya. Tentu amat berbeza kalau kita mampu bertadabbur dengan pelbagai soalan, antaranya Masya Allah, Masya Allah. Suatu soalan yang saya rasa di hujung daripada soalan tu ialah niat-niat yang sangat murni. Masya Allah. Yang mana mereka nak mendekati Al-Quran, nak cuba memahami Al-Quran, nak cuba menyelami isi Al-Quran. Niat ini Allah pandang dan mudah-mudahan Allah buka jalan untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, bila datang niat tadi, datang persoalan tadi, saya rasa dia adalah suatu petanda Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Subhanallah. Ada sebahagian pada orang bila dia diberikan suatu peluang begini, dia rasa macam tak minat langsung. Dia tak ada nak macam tak adalah. Ini adalah suatu penghalang dalam hati kita. Bila kita ada niat tadi, teruskan. Iaitu jangan letakkan suara-suara kalau fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah ada azam, aku ada niat dan azam. Azam ni maksudnya dah bulat dah. Niat kita nak dekat dengan Quran, nak cuba memahami, mencari pengajaran dalam Quran, teruskan sahaja, maka semuanya sesuai. Tak ada asas bahasa Arab pun tak apa, tidak ada asas pengajian Islam pun tak apa, mu'alaf pun tak apa, sebab kita akan pergi is very basic Ustaz. Kita pergi yang paling basic, kita tak cerita pun pasal contoh lah ya, sorafnya begini-begini. Tentang badi ini ilmu gaya bahasa Al-Quran. Ya Allah, kita kalau dengar ilmu bahasa Al-Quran, memang orang lain, contohnya Syekh Syarawi kalau mentafsirkan Al-Quran dengan badi'nya, dengan balaghahnya,
Sehingga kan masyarakat Arab, Allah, Allah, semua begitu. Kita ni apa yang Allahnya kan? Sebabnya kita tak faham. Kita tak faham. Tapi kita ambil, Masya Allah, kita faham. Kita orang Malaysia, kita tak ada asas bahasa Arab, tetapi kita akan ambil yang paling asas. InsyaAllah, mudah-mudahan dia boleh membantu kita untuk membuka jalan. Bila kita dapat sifir, contoh kalau kita dalam matematik, masa darjah 1, cikgu akan ajar kita sifir ataupun kita kata konsep tolak, tambah, lepas tu darjah 2, darjah 3, darab, bahagi. Cikgu tak ajar terus algometri, apa benda tak tahulah apa nama dia. Algebra ke kan? Punca kuasa ke, dia tak ajar. Sebab apa? Asas kan? Sama juga dalam tadabbur. Memang dia tinggi, tapi kita tak ajar daripada tinggi, kita ajar daripada asasnya. So kita dapatkan dia punya sifir dahulu, formula. Kalau nak selam lagi, mungkin ada laut yang lain, tapi kita selam laut yang tak berapa dalam sangatlah saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada lagi yang bertanya Ustazah soalan. Contohnya ada yang bertanya, boleh ke orang yang tak ada basic agama tadabbur Al-Quran? Kalau boleh saya paraphrase soalan ni, barangkali soalan ni adalah, boleh ke mereka yang mungkin baru berjinak-jinak dengan asas agama nak sertai program ni Ustazah? Ataupun adakah Ustazah akan katakan tepat inilah program yang paling sesuai untuk mereka Ustazah? Masya Allah. Ustazah, silakan. Masya Allah. Pada saya, apabila kita nak mentadabbur Al-Quran, itulah tanda untuk kita memahami Al-Quran. Kalau kita membaca dan kita tambah dengan tadabbur, dia di situlah jalan pembuka. Jalan pembuka untuk faham agama. Sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu, ulama kita keluarkan pelbagai bidang disiplin ilmu. Contoh akidah, contoh fiqh, contoh muamalat, contoh apa lagi? Pelbagai, kalau dipecahkan tu ada lagi banyak. Apakah asasnya? Apakah sumbernya? Bukankah Al-Quran menjadi sumber pertama dalam ajaran agama? Dan kalau kita boleh pergi kepada yang utama tadi, tapi bukanlah kita nak lahirkan terus lepas ni, siapa keluar sijil asal guru tadabbur, semua jadi masyayikh kabir belaka kan? Badan kabir mungkinlah kan? Tapi kita nak cuma untuk apa yang kita boleh beramal untuk diri kita. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, dia sebenarnya kita telah cuba untuk memahami perkara yang paling asas dan rujukan utama di dalam agama. InsyaAllah saya rasa sangat-sangat sesuai. Ustaz, ada soalan ni daripada Tuan Mat Hakim Taman. Apa beza tadabbur dengan tafsir? Dia kena masuk dulu Ustaz, baru dia belajar. InsyaAllah. Dia okey, tapi kalau nak dijawab, yang mana patut dipelajari terlebih dahulu. Baik. Nak jawab tu tak cukup sebenarnya dalam masa 2 minit untuk saya jawab apa beza tadabbur dengan tafsir, sebab dia memang ada di dalam topik kita nombor 1. Topik nombor 1 memang kita akan habis-habis kupas. Orang selalu tersilap. Tafsir itu adalah tadabbur dan dia fikir tadabbur tu adalah tafsir. Kita kalau tak ada asas bahasa Arab, kita tak boleh tafsir. Kalau kita tak ada asas tentang Al-Quran, baru kita nak belajar, kita tak boleh. Tapi itulah specialnya tadabbur. Tadabbur ialah untuk semua orang, walaupun orang tu tak ada asas. Untuk semua penganut agama Islam, dia boleh tadabbur. Bukan boleh saja, diwajibkan untuk kita tadabbur ayat Quran. Bukan kita tak boleh, kita nak kena tadabbur 30 juzuk. Cukuplah kita tadabbur apa ayat yang kita baca. Contoh, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah An-Nas dalam solat kita. Kalau kita boleh tadabbur yang itu, subhanallah, kita akan rasa macam Cikgu Katie tadi tanya. Dia kata, lepas kita tadabbur, kita baca tu, berdezuk rasa. Kita rasa lain. Kan? Kita bukan nak jadi mufti, tapi kita nak membantu diri kita untuk memahami apa yang kita baca. Saya rasa setakat itulah jawapan saya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kupasan yang cukup menarik.
semua program kita diadakan secara atas talian. Maksudnya online. Pengalaman saya dalam 3 program sebelum ni, kelas online ni amat membantu. Ada di antara peserta program kita ada frontliner yang bertugas di hospital. Jadi dia beritahu dalam kelas, Ustaz, saya tengok rakaman saja Ustaz. Saya tak hadir kelas Ustaz, saya tengok rakaman sahaja sebab saya balik kerja lewat petang atau malam. Dia tak sempat join kelas. Jadi itulah kelebihan kelas kita secara online. Dan pengajian kita ni hanya 3 bulan, iaitulah sebulan 2 kali. Berselanglah insya-Allah. Kemudian kita ada modul yang tersusun dan sistematik. Yang saya sebut tadi, modul ni dirangka khas yang menjadi ibaratnya seperti khulasah daripada pelbagai bidang ilmu yang disediakan oleh tenaga pengajar kita dan pembimbing yang berpengalaman. Kemudian insya-Allah semua pelajar mendaftar akan mendapat flipbook percuma. Modul ni dibawakan, ditampilkan dalam bentuk flipbook yang cukup menarik, percuma. Kemudian yang special, yang best, sebagai pelajar saya kata ini best sebab rakaman kelas disediakan 24 jam sepanjang tempoh pengajian. Jadi kita boleh ulang tengok, ulang pasang, ulang dengar on the way nak pergi ke tempat kerja misalnya, boleh pasang dan dengar berulang kali sampai kita faham. Mungkin Ustazah nak kupas sedikit tentang ciri-ciri istimewa program ni Ustazah, ciri-ciri lain yang mungkin Ustazah nak highlight pada pelajar kita nampaknya semakin berminat insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas soalannya. Dia begini, Ustaz, saya sendiri pun memang penulis buku Izi Tadabbur. Dan saya juga ada satu rancangan saya dengan Ustaz Dr. Muntasir, suami saya. Setiap pagi kami ada Huda Al-Quran. Huda Al-Quran ni tadabbur lah Ustaz. Kita akan tadabbur ayat-ayat, kita start pada juzuk 30 dan kemudian kita sekarang ni kita pergi ke surah pilihan lah. Surah pilihan sekarang ni surah Al-Kahfi. Program tu secara online ke Ustaz? Secara online juga Ustaz. Di mana tu Ustaz? Facebook kita buat ke? dekat Facebook saya, Facebook Ustazah Nurul Hidayah. Okey. Ustaz, dan saya nak cerita Ustaz, ada juga saya ada kelas-kelas eksklusif. Bila kita pergi satu-satu, seolah-olah begini, kita pergi kedai, kita minta dekat tukang kedai tu, saya nak nasi goreng cili api, saya nak mi goreng mama, saya nak mi apa lagi, mi hon goreng Siam, mi goreng Singapura. Jadi kalau yang kami bagi selama ni, kami bagi yang dah siap pun je. Kita bagi yang dah siap dan sahabat-sahabat pun makan. Kita makan. Tapi bila dalam sijil asas guru tadabbur, kita tak bagi makanan yang dah siap, tak bagi mi goreng. Tapi kita bagi kaedah nak masak mi goreng. Macam Ustaz sebut tadi lah, merenehnya bagaimana menggoreng, menumis dia, tumis sampai dia kuning-kuning tu. Kita akan bagi cara. Dan cara itu menyebabkan 3 bulan sahabat-sahabat duduk di dalam sijil ini dan kita subhanallah, tak tahu nak kata bagaimana, sahabat-sahabat kena guna kaedah ini sewaktu baca Quran, dan sendiri sahabat-sahabat waktu baca Quran sendiri tu sahabat-sahabat boleh merasai dan aplikasikan kaedah tersebut, sebab kita yakin dan percaya kaedah yang kita gunakan bukan datang daripada kami, tetapi apa yang datang daripada para ulama, yang kita tengok para ulama bagaimana mereka ini belajar, bukan dia tengok perkara yang furuk. Para ulama mereka dia tak bagi perkara furuk. Kalau dia bagi perkara furuk, contoh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bagi perkara furuk, Imam Syafi'i tak tahu apa yang berlaku pada hari ni, betul tak? Betul. Tapi apa yang dia bagi? Apa yang dia bagi kepada ulama di dalam mazhab Syafi'i dan juga kepada kita yang boleh guna mazhab tu sampai hari ini, kerana dia bagi kita kaedah. Bila dia bagi kita kaedah, kita boleh kiaskan dengan ataupun kita boleh applykan dengan kehidupan yang pada hari ini. Padahal Imam Syafi'i dah lama tinggalkan kita, tapi boleh lagi untuk kita gunakan kerana apa yang dia bagi adalah kaedah. Dan saya yakin dan percaya siapa yang mengambil suatu yang basic
asas ataupun usul lah kita sebut, suatu perkara yang asas, insya-Allah dia akan faham apa perkara yang furuk ataupun yang datang selepas pada itu. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya insya-Allah. Ustazah, kalau saya dapat kaitkan sedikit Ustazah, saya rasa di mana-mana kita banyak lihat para ustaz kita, para asatizah kita cuba nak mendidik masyarakat bagaimana nak mendapatkan khusyuk dalam solat Ustazah. Apa pandangan Ustazah? Khusyuk dan tadabbur Ustazah. Masya Ada kaitan tak? Masya Allah. Sangat-sangat. Saya pernah tengok satu buku Rahsia Khusyuk dalam Salat. Masya Allah. Ingatkan dia bagi dia sudut apa? Dia bagi dari sudut memahami apa yang kita baca. Allah. Bila kita faham apa kita baca, jadi kita tak merawang kan, cari kunci lah, cari resepi lah dalam solat kita, tetapi kita tenggelam di dalam makna bacaan yang kita sedang baca di dalam solat. Sebab itu orang yang duduk di dalam solat yang memahami apa yang dia baca, dia akan rasa manis dan rasa enak, dan insya-Allah saya mengharapkan keenakan tersebut sewaktu baca Quran, ya, kekhusyukan sewaktu baca Quran, khusyuk waktu solat ini akan menambah keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah lah kita sembah di dalam solat kita, yang kita baca Quran, yang kita sedang baca adalah kalam Allah. Mudah-mudahan menambah kedekatan kita. InsyaAllah, amin. Ustazah, untuk yang terakhir lah Ustazah, mungkin Ustazah nak tinggalkan sedikit pesanan ataupun kisah ataupun sesuatu yang dapat kami renungkan dan bawa pulang untuk mengingatkan kami bahawa kita sebagai umat Islam, tadabbur adalah amat mustahak untuk kita meneruskan pencarian kita dalam Al-Quran selagi kita diberi nikmat kehidupan. Ustazah, silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz atas soalannya. Kita tak lain tak bukan, kalau kita nak mencari motivasi, kita nak mencari inspirasi, kita kena tengok bagaimana golongan sahabat yang dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, bagaimana kita ni nak banyak yang lebih utama? Bila Ramadan Ustaz, ramai orang tadarus, orang nak kejar khatam Quran, dan ada orang tanya, mana lebih bagus? Nak banyak baca Quran, tilawah ke? Nak banyak tadarus ke? Baca dengan kawan dan kawan semak bacaan kita, ataupun nak tadabbur? Jadi persoalan ini Ustaz tak timbul di kalangan salafun salih. Persoalan ini tak timbul di kalangan para sahabat Nabi. Why? The big why, big question mark. Kenapa? Kerana mereka baca, langsung memahami apa yang mereka baca. Sehingga kan mereka pernah satu hari Saidina Umar, orang tengok solat subuh, Saidina Umar tak ada. Rupanya bila dah terang sikit, orang tengok pingsan dia. Sebab perjalanan nak pergi ke masjid, dengar ayat Quran, dan dia dengar, dan dia takut yang bersangatan sehingga sampai pingsan, pitam. Allahu Rabbi. Kita tak kala dengar Al-Quran dikumandangkan di telefon kita ataupun di TV, ataupun kita tak boleh rasa begitu, dan kadang-kadang kita masih lagi boleh ketawa-ketawa. Kenapa? Sebab kita tak faham. Inilah generasi kita pada hari ini, dan apa yang kita nak ambil inspirasi daripada ini ialah jom sama-sama sahabat-sahabat, kalau kita boleh mengambil suatu langkah untuk kita memahami, membaca sambil memahami, walaupun tak banyak tapi kita ambil sedikit. Kalau kita nak hafal 30 juzuk, kita nak tadabbur 30 juzuk, mungkin kita rasa suatu benda yang berat. Tapi jom kita sama-sama, jangan cerita tentang kuantiti, tapi kita cerita untuk mula, iaitu kita nak mulakan langkah kita yang pertama, kita nak bertatih untuk mula memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang terang jiwanya,
yang terang hatinya, yang terang matanya, supaya dapat melihat Al-Quran dari sudut yang lebih besar lagi. Bukan kita menafikan tilawah tidak langsung, tetapi kita nak tambah tadabbur ni, menambah nilai dalam membaca Al-Quran, dan secara tak langsung sebenarnya kita menambah nilai dalam kita membaca, bukan saja membaca. Dan inilah panduan kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang boleh duduk di jalan yang lurus kecuali dengan bimbingan manhaj ataupun sistem Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bersama dengan Quran, insya-Allah kehidupannya selamat dunia akhirat. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Insya-Allah mudah-mudahan kata-kata Ustaz tadi merupakan satu inspirasi, satu motivasi kepada kita untuk apa lagi, teruslah daftar untuk kita join Sijil Asas Tadabbur Ustazah bermula 20 November, diikuti 4 Disember, 18 Disember, kemudian 8 Januari, 22 Januari dan 5 Februari. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita ada pelbagai akademi menyediakan modul yang sistematik dengan notanya, dengan latihannya, dengan penilaiannya, untuk memastikan kita dapat mencapai apa yang kita hajatkan dalam program ini. Sekali lagi Ustazah, kepada Ustazah kerana bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah kami rasa bertuah bersama Ustazah, dan insya-Allah tak sabar kami semua untuk bersama Ustazah pada 20 November nanti. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekalian yang hadir mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta